السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang bahagia ini insya-Allah taala kita akan sambung lagi pengajian kita tentang madah mustalahil hadis. Kerana ilmu mustalahil hadis ini ialah satu ilmu yang kita nak tapih, cara kita nak tapih akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang nak tapih ni, ya pangkat-pangkat dia tu iaitu alim ulama kita. Cuma kita sebagai orang yang jadinya pelajar talabatul ilm, juga dia tadi itu kena ngaji juga bab tapih, supaya apabila ia dengar akan hadis daripada mana-mana orang riwayat hadis, nescaya dia tadi itu pasti kena faham cara nak menerima hadis daripada mulut seseorang yang mengajar hukum agama, sama ada ulama ataupun guru-guru, tak kiralah siapa pun. Sekurang-kurangnya kita pelajar ni boleh kita faham, boleh kita tahu cara kita nak menerimakan hadis daripada orang-orang hebatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat masyarakat. Jadi hadis yang kita dok cara tu iaitu hadisul munkar. Hadis munkar ni kita telah syarah dah lah. Takrif dia tu macam mana tak payah kita ulang. Cuma kita nak ulang sedikit munasabah kita nak masuk bulan Ramadan ini, iaitu masalah kita nak imsak. Imsak ni bukan makna kata kita kena berhenti belum daripada orang subuh, itu bukan maksud. Al-imsak di sini makna kata kita berhentikan diri kita setelah daripada naiknya fajar shadiq sehingga ghurubis syams, sehingga turunnya matahari. Bagaimanakah kita diperintahkan di dalam syarak? Tepat yang kita nak membicarakan iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang banyak orang kita tadi itu terutama di dalam keadaan, di dalam suasana yang kita duduk dalam keadaan orang Melayu kita ni, hadis ni sapa kepada orang kita. Dan ramai juga yang beramal dengan hadis ini. Maka hadis ni kita telah berikan kupasan, cuma tak ada detail mana. Pagi ni insya-Allah kita nak mendetailkan sikit, mana nak pelaik sikit hadis ni. Sebab gapo kita tadi itu tak boleh nak beramal dengan hadis ni. Walaupun ada di kalangan ustaz-ustaz, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ambilnya hadis ni buat hujah dalam masalah imsak, dalam masalah kita nak mempertahankan diri kita daripada makan dan minum dan perkara yang nak membatalkan puasa. Akan tetapi hadis ini ni darajat dia, kita bercakap dengan cara terus-terang, iaitu hadisul munkar. Munkar ke mana? Mari kita dengar hadis pula sekali lagi biiznillah taala. Hadis ni telah riwayat akan dia oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal dia riwayat dalam kitab Musnad dia. Dan Imam Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud di dalam tokoh ulama hadis ni ada dua orang. Yang pertama Abu Daud At-Tayalisi, yang kedua masyhur iaitu Abu Daud As-Sijistani. Cuma apabila sebut kata rawahu Abu Daud, kita faham dengan segera iaitu dia Abu Daud As-Sijistani, tuai kitab As-Sunan. Ya empat orang hak riwayat hadis dalam Sunan, yakni hadis yang susun mengikut hukum hakam, riwayat mengikut undang-undang Islam, hukum hakam, bab amal ibadah, bab muamalah, bab munakahat dan sebagainya. Itu dinamakan As-Sunan. Maka salah seorang daripada orang kedebel di dalam Sunan empat ni iaitu Imam Abu Daud As-Sijistani. Salah seorang yang gulah dengan Imam Tirmizi tu. Dua-dua ni adalah orang yang berjasa di dalam agama Islam tentang hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi hadis ni riwayat dua orang. Satu Imam Ahmad, yang kedua Imam Abi Daud. Kita apabila dengar Imam Ahmad ataupun dengar Imam Abu Daud, kita jangan sangka kata mereka ini orang tak alim, akan tetapi dia tadi tak ada mensyaratkan di dalam kitab dia. Imam Ahmad tak ada buat syarat dalam kitab dia, Imam Abi Daud tak ada buat syarat dalam kitab dia. Kata nak bawa hadis mari dalam kitab kedua-dua ni hadis sahih sahaja. Seumpama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan Imam Ahmad ibn Hanbal Syaibani ni guru bagi Imam Bukhari dan guru bagi Imam Tirmizi. Dia adalah alim, Imam Ahmad ni. Akan tetapi walaupun begitu syarat dia yang tak. Dalam kitab dia bawa hadis tak ada kata pasti kena sahih. Seumpama anak murid dia Al-Bukhari buatnya kitab Jami' Sahih. Maka ulama al-Islam semenjak daripada dulu, yakni semenjak daripada generasi Imam Ahmad nu lagi, Imam Ahmad ni mati pada tahun 241. Adik sekali lah di kalangan Imam Pak tu. Cuma dia masyhur di dalam ilmu hadis ni. Dia tadi itu semenjak daripada dulu tu sampai ke masa kita duduk sekarang ni. Nawi Pahal kata ulama pakai royak sebulat suara, hak jadi ulama sungguh lah. Ya ulama ni hak sungguh ni erti dengan ilmu. Kalau pakai ya ulama saja,
Tapi ilmu orang kecek yang tak erti, tak faham, itu bukan ulama. Kita kena faham. Sebab masalah ni masalah ilmu pengetahuan. Kalau gitu, ya rakyat dalam kitab ni takut orang kata ya. Apa sebut gitu takut orang kata. Allah Imam Ahmad tu aling para dia tu Imam Bukhari kita nak pertikai lagi. Hadis dia, bukan kita pertikai. Kena faham. Bukan kita. Semua ada rakyat ni kita boleh buat rajukkan satu persatu. Di dalam kitab tu ulama tu kata gitu-gitu sebagainya. Ya rakyat, daripada jalan ni Hammad ibni Salamah an Muhammad ibni Amr ibni Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita dengar saat ni tu panggil sanad aja. Kalau nak ngaji hadis, ngajilah tu. Iaitu hadis ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ambil hadis ni daripada Abu Hurairah pangkat tabi'in nama Abu Salamah. Abu Salamah ni pangkat tabi'in atba' tu ambil daripada dia nama Muhammad bin Amr bin Alqamah. Muhammad bin Amr bin Alqamah ni anak murid dia Hammad ibni Salamah. Hammad ibni Salamah ni salah seorang tokoh ulama sebagai tok bomo dalam masalah hadis. Cuma cacat ni duduk di mana? Sanad tadi tu ada 5, berapa orang? Hammad seorang, Muhammad seorang, Abi Salamah seorang, Abi Hurairah seorang, 4 orang sampai ke Nabi. Orang panggil rubaiyah. 4 orang sampai ke Nabi. Tinggilah sanad dia tu. Kata kan tu? Dengar hadis kita dengar. Ni nak siapa boleh puasa dah ni kita dengar. Sebab kita nak buat amal ni biarkan kena. Betul molek dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatanya Abi Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kata qala sallallahu alaihi wasallam, ingat kata harga dia tinggi sangat. Kita ni nak sebut di lidah kita ni qala sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, harga tinggi. Tinggi sekadar mana? Kalau kita sebut bukan Nabi kata, kita kena masuk neraka. Lebih setara mana? Kalau kita pergi sana pada Nabi benda bukan-bukan, kita dijanji dengan api neraka. Ada ke tak? Sebab tu ilmu ni kita kena ngaji. Nak jual pah ke orang tak boleh lah, biarlah demo lah pada kita tak. Hai, jangan. Kita pun nak masuk syurga sebab umur kita asal. Katakan tu, qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a, apabila dengar. Dengar ni apabila itlaq kata dengar dengan telinga akan suara. Ahadukum, seorang daripada kamu dengar gapo? An-nidaa, an-nida. Nida ni asal mana panggil? Apa maksud panggil di sini? Zahir daripada ayat, zahir daripada hadis ialah al-adhan, iaitu orang beh. Kita ni dengar orang beh. Dengar orang beh hak mana? Ya beh 2 kali hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia nak bangun sunnah, beh 2 kali dalam bulan puasa. Dalam bulan biasa apa boleh beh 2 kali. Cuma belum daripada nak melaksana, kita kena buat kira dengan masyarakat dulu. Terutama kalau kita jadi guru, jadi tok imam, jadi ketua kampung, kita i'lan dulu, mengajar dulu, baru kita melaksanakan hukum hakam. Cara Islam lagu tu. Cuba kita tengok. Ambil dana faham lagu ni, ambil di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok. Nabi kita dakwah di Makkah Mukarramah, jarang sangat hukum syariat nak syarat di situ. Mereka beberapa perkara ya syariat di situ. Cuma bab syariat tu mari melaksanakan lepas daripada hijrah. Duduk di Madinatul Munawwarah. Tahu apa jadi gitu? Kerana sifat manusia ni ia tak kuat kalau ia tak faham. Ia tak akan melaksana kalau ia tak reti molek. Lepas tu nak faham, nak reti molek, pasti kena ada orang faham. Pasti kena ada orang hajar. Pasti kena ada orang rakyat. Kalau tidak,
Tak. Itu cara dia. Dengan sebab itu kita dengar orang bai boleh puasa 2 kali. Iaitu bai awal, bai yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik 2 orang. Kalau dah boleh puasa, lantik 2 orang. Bukan tukar bai seorang, ni orang depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dalam sejarah. Cuma masyhur 2. Yang pertama Abdullah ibnu Ummil Maktum, yang kedua Bilal. Tok Bilal tu lah. Cuma Bilal dengan Abdullah ibnu Ummil Maktum tadi itu, dia tadi itu gilid bai. Gilid bai. Gilid bai ni sehingga mana? Hak mana bai awal, hak mana bai akhir? Kita kena tahu. Orang bai awal Tok Bilal. Orang bai akhir iaitu bai Fajar Shadiq naik, iaitu Abdullah ibnu Ummil Maktum. Abdullah ni mata tak nampak. Kafif, bahasa Arab panggil kafif, tak nampak mata dia. Tapi dia gunakan suara dia saja khidmat pada agama. Nabi kata mu ahli syurga. Sebab tu nak ayat kata kita jangan buat lekeh terhadap diri kita apabila Tuhan jadikan kita manusia dah. Bila kita jadi orang beriman, buat benda kita buat boleh tu, itulah jalan kita nak pergi syurga kita. Kita duk jangan duk bakhil. Bakhil lagu mana? Kita ada 2 ni, tangan 10, 12 tangan ni, jari 10 ni. Ada pandai yang gapo aja Tuhan wi, pandai menani, menani. Pandai buat gapo buat, benda hak manfaat bagi diri. Dengan sebab kita buat tadi daripada amalan kebaikan, pitu kita nak masuk syurga. Ni guna mulut ya. Bilal dengan Abdullah ibn Ummil Maktum, mana tu? Masyhur kata dia tu kebar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jadi ban ini hak royak kata idza sami'a ahadukum an-nida, apabila kamu itu dengar orang ban orang panggil. Apa dipanggilkan azan itu dengan an-nida? Sebab panggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tu makna nida tu. Marilah pada semaya, marilah kepada kejayaan. Tu dia. Sebab tu dalam mazhab Hambali, dia kata apabila kita dengar orang bai, sedangkan kita tak pergi masjid, sedangkan kita tak ada uzur gapo-gapo, maka tak semaya dia tak sah. Di sisi dia wajib semaya berjamaah di masjid. Mazhab lain, dia kata situ tu Nabi nak bergalak ya, bukan Nabi nak ayat kata tak sah. Tahu hadis tu. Cuma hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanglah kata semaya masjid, semaya berjemaah lebih utama daripada kita semaya seorang. Salatu jamaah afdal min salatil fardh. Semaya jemaah tadi itu lebih pada kita semaya seorang bi 27 darajah, iaitu boleh 27 ganjaran. Satu riwayat bi 25 darajah, 25 ganjaran. Kita tak nak kira masjid lain lah, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa tu suku pula, gana suku. Tak ada apalah situ. Nak ayat kata nida hak Nabi sebut lah hadis ni munasabah. Orang tanya kata apa dipanggil an-nida azan? Sebab ada dalam al-azan itu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya tu bagaimana? Makna hidup. Hidup orang semaya hidup. Tak terjemah gitu. Hayya makna kata mari. Mari semaya, mari kepada kejayaan. Itu makna panggil. Kalau gitu an-nida di sini maksud lagu mana? Yakni maksud dia bai yang kedua. Bai naiknya fajar shadiq. Lepas tu tambah lagi. Wal ina'u ala yadihi. Ni, ina' ni duduk di tangan dia. Ina' ni duduk di tangan, maksud lagu mana? Makna kata luar lagu ni tak ada gapo dalam ni. Abadan bukan makna Nabi kita nak gitu. Nabi Muhammad tak kecek benda tak ada makna gitu. Jadi gelas duk tangan, gelas saja, tak ada air, tak ada minum, tak ada gapo. Nabi tak ada maksudlah tu. Wal ina'u ala yadihi. Ina' ni duk atas tangan gini. Ala yadihi, pegang gini boleh, pegang gini pun boleh.
Tak ada sirat mana, tak ada serabut mana lah. Pergi gini pun tak apa, pergi gini pun tak apa. Galik kan pergi gini. Tapi takbir dalam bahasa Arab, ala, atas duk gini, dia duk gini. Gelas ni duk gini. Makna kata air yang kita tuai daripada botol kita buh di dalam gelas kita ni, duk tangan gini. Wal ina fi ala yadihi. Gelas duk di tangan dia. Lalu hadis hukum lagi. Fala yada'hu, maka mung tu jangan letak dia. Jangan letakkan gelas hatta yaqdi hajatahu minhu. Sehingga engkau hingga seorang tadi itu daripada kamu menunaikan hajat dia, makna kesempurnaan hajat dia daripadanya. Maksud lagu mana? Yakni sekali pun kita dengar orang bel dengan telinga, gelas duk tangan, minumlah air, tak ada masalah gapo. Ni hadis. Nampak tu tak? Hamba dengar banyak daripada orang kita duk mengajar kok nu, kok atas nu, kok bakok kok tu kok ni. Hak Jawi kita ni pun ada juga. Nampak tu tak? Tu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni pembicara belum daripada kita nak buat hujah ataupun belum pada kita nak pakar dia. Kita ni orang ngaji hadis ni, orang ngaji sunnah ni kena tahu dulu kata dia darajat gapo. Ya duk darajat mana? Tu salah kata gini lah. Nak misawi nampak mudah. Hari ni muskilah kalau kita tengok dalam berita, orang bukan Islam buka kedai makan ni. Kamar dia tepek di belakang tu, dia kata Islam kinda, dia kata. Orang Islam makan boleh. Ya buza, ya Hindu, ya apa kata kita. Pentingnya, dia bukan orang Islam. Ya orang Islam makan boleh, tak ada apa-apa. Kalau gitu kita nak tanya, air ni halal tak bagi kita? Daging hak lain pada babi ni, lain daripada babi ni boleh kata alih azakumullah? Boleh. Daging lembu kau, daging kambing kau, daging gapo apa boleh. Kita ambil dua perkara ni ada. Cuma air dengan daging tu halal bagi kita. Cuma kita orang Islam tadi itu bukan sekadar kata Allah Ta'ala halalkan air, halalkan daging ni kita boleh makan, tapi tazkiyah dia, sembelih dia tu lagu mana? Situ pula tangga soal. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq. Dalam ayat tak boleh kita makan benda sembelih lain daripada nama Allah, dia itu najis. Tak boleh makan. Padahal apa kata ayam boleh makan, daging boleh makan, pakuk mana pula orang sembelih tu siapa? Juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan Nabi kata dah kan ni? Memang Nabi kata, tapi darajat dia tu, darajat setara mana hadis ni? Supaya makan ni saat ni, benda-benda halal juga ada ayam yang ada kita ada dalam nah kata haram, tetapi sembelih lagu mana? Situ pula. Sebab tu hai umat Islam jangan masuk kedai orang bukan Islam buat makan kalau kita tak jadi mudarat sangat, tak jadi darurah, tak terpaksa sangat, tak boleh. Nampak dah tu, tak boleh buat apa? Kerana buatan daripada orang yang tidak beriman, kita tak boleh nak harap ia buh gapo tak tahu. Sebab itulah hari ni duk jadi gelap perut dengan sebab makan ni tak pilih. Hak tu pasal hukum hakim. Baik. Kalau gitu hadis ini, mari kita tengok, mari kita bincang dulu. Muhammad bin Amr ibn Alqamah. Muhammad anak Amr anak Alqamah tadi itu orang saduqun hasanul hadis. Makna orang yang hadis dia tadi itu darajat hadis hasan. Hadis hasan. Selama mana dia nak ayat tu hadis hasan? Ni ilmu. Apabila dia tak ada riwayat sore daripada Abi Salamah. Ya orang kita ni ya gini. Orang dalam ilmu hadis supaya orang kerja juga. Orang ni pergi sore buat kerja boleh. Orang ni tak boleh pergi sore, kena pergi dua. Kalau sore tak ada kerja, dia kena dua.
Kalau 2 jadi 3. Ada orang pasal itu. Ilmu hadis ni seorang namanya Muhammad bin Amr bin Alqamah ni kalau ayat sore daripada Abi Salamah, jadi masalah lalu. Kalau ada 2 ataupun 3 rakyat serupa dengan dia, maka tak apa. Sebab dia tadi itu kurang mana dalam masalah ambil hadis daripada seorang tok guru nama Abi Salamah. Kalau jalan ni enggak kurang. Nampak tu tak? Kurang. Kalau ia ambil daripada Abi Salamah, seorang dia Muhammad bin Amr ibn Alqamah ni mula nak jadi buku lalu. Jadi orang lain takku. Jadi orang lain tadi itu kata, kok mana demo ni? Sebab apa? Sebab ghalib kebanyak 98% kalau ia ambil hadis daripada jalan ni Muhammad tadi itu, ambil jalan ni daripada Muhammad bin Alqamah ni jadi salah, jadi silap. Salah dan silap. Pia raya. Tu. Orang tanya, pia raya. Sebab orang kita ni baiklah dah, di Nusantara kita ni baru-baru nak terima ilmu hadis. Kita kenal belakang jawi kita ni Syekh Mustafa Abdul Rahman ataupun Abdul Rahman Mustafa. Tua kita terjemah kitab Arba'in Imam Nawawi dengan bahasa Jawi. Ada juga kitab tu. Tebaduk gitu. Dia orang Malaysia. Sejarah dia sikit. Masa dia kelik daripada Timur Tengah ni, kelik daripada bombing Nabi ni, bombing Anbiya ni, kelik main ngajar di Nusantara pada itu zaman. Sebab ia tu nulis saya banyak. Tulis saya masalah hadis tu jaksa banyak. Kitab tu kita orang hak boleh baca bahasa Jawi tu kena baca lah. Tak ada gapo kita baca kitab tu, tak ada masalah. Dia kelik main mengajar di negara dia, setengah kata dia orang Perak, setengah kata orang lain wallahu bihi alim lah. Tak tahulah yang mengajar di bala dia tu gapo hak siapa ke dia? Telur. Pakak punga demo. Punga telur. Di bala tuan guru Abdul Rahman Mustafa. Tuai kita terjemah kita Arba'in Nawawi baduk gitu. Hawa apa? Dia kata hak ni kita tak bisa dengar, dia kata. Ilmu apa nama ni? Ilmu dajjal, dia kata. Subhanallah. Siapa situ hang nak katakan? Nak orang kata kita ni duduk dalam gelap sebab fakta kita ni hak hebat, dia tak hebat masalah ilmu hadis. Kurang sangat ilmu hadis. Ilmu hak lain tu kita kata ada lah, tapi ilmu hadis kurang. Hak ni kita kena mengaku. Maka orang tanya, dia kata salah tu dah ambil di mana? Dia mau beranak dia ke lagu mana? Tak ada surat dah. Cuma ulama dia tulis buat jasa. Supaya kita lah hari ni kita duduk di atas tanah tok nenek kita. Mana kita duduk dia dengan tok nenek kita dulu. Tapi kita duduk atas tanah tok nenek tu, cenduk pun nama dia lagi. Tak ada tukar lagi. Kita tak ada dengan dia. Balas tu dah. Orang panggil warasah. Kita ulama ni perkataan dia ni hak kita duk kecek ni kalau zaman dulu ya tanya sos gitu. Duklah kita. Boleh kita tengok sos. Namanya Al-Imam Yahya Ibn Ma'in yang dikenalkan gelar dia Abu Zakaria. Dia katakan Dia kata kana yuhaddithu marratan an Abi Salamah bisyai'in min riwayati thumma yuhaddithu bihi marratan ukhra an Abi Salamah an Abi Hurairah. Yahya bin Ma'in kata seorang Muhammad bin Alqamah ni dia tadi kecek kadang ambil daripada jalan ni sekali, terkadang ambil daripada jalan ni sekali. Apa kita boleh faham? Yakni kita faham kata dia tadi cacuk dalam masalah ingat tak sungguh. Apabila orang ingat tak sungguh, orang tak ingat ni jangan buat main dengan dia.
Dia tak ingat sungguh. Terkadang anak koci duk tanya lagi duk mana, tak ingat. Terkadang piyah duk tak kepala, tanya lagi retina dia mana piyah. Dia tak ingat. Maka tak ingat ni muskilah besar dalam Islam. Sebab itulah pelajar agama terutama, penyakit hak jadi bala bagi dia besar sekali, an-nisyan, terlupa. Wahai terlupa. Terlupa dengan sebab apa? Kalau hak sekarang agak dengan sebab apa yang kata vaksin daripada COVID corona baru ni. Pada 2 jarum hak tu gak terlupa. Banyak tok guru hak amba jumpa tak kira di Malaysia, di Nusantara kita dengan cara umum, dia tak terlupa sungguh ya. Hak jawi kita ni hak apa nama tanding kita ni pun terlupa. Terlupa sungguh. Mana awak kan tu? Sebab makan ni kita ngobat tu obat ni jadi terlupa. Akhirlah kita tambah kecil banyak. Ya ingat tak molek. Lepas tu apabila ingat tak molek, ia giraya hadis. Hak ning tak ada pia pun di kalangan ulama hadis hak ngaji sekali dengan dia tu rakyat seperti dia. Maka seolah kata hadis hak kita dengar tadi tu duk suara dia rakyat. Suara dia rakyat. Suara dia tak apa lagi kalau tak pergi belagang dengan orang. Sebab kereta buruk kita bawa, tak ada belagang dengan orang, tak ada salah. Pada asal tak ada masalah. Tapi kalau pergi belagang bila dengan orang, kita buruk dah. Patut hasil pula kokah-kokah. Nama tak cerak pula. Tu kan tak ada apa. Jadi hadis ni ada masalah dah sekali. Sebab orang-orang tahu pergi belaga pula dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis tadi itu belaga dengan hadis hak riwayat daripada Aisyah yang ada dalam Bukhari Muslim. Kalau lah hadis mana-mana kita ingat dah. Hadis mana-mana kalau berlawan dengan Bukhari Muslim, hadis tu mipan hadis tu ada masalah. Kecek lagu ni kecek dengan alasan. Mana hadis saya nak dengar sekali. Ni hadis ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda. Ni Aisyah riwayat daripada mulut Nabi sendiri. Nabi kata mana? Kulu, makan oleh kamu. Makan. Syariat kita kalau tidur lepas daripada mengorek pun jaga makan sampai akan masuk fajar shadiq tak ada masalah. Dulu kalau tidur tak boleh makan. Kenapa esok pula nak boleh makan? Wujud syariat kita ni ya buat gitu. Sebab orang kita yang penat ke, tidur tak terkabar, jenera tak pada kokok nak nyengai ustaz, jenera berat ni. Dulu tak boleh. Kenapa sampai ke esok ni hubung wisal lagi panggil. Sampai ke kena tunggu mengorek nunglah pula. Kalau tidur pula sambung pula. Letih lah tu. Tapi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh takhir makan sahur, kamar dia suruh cepatkan buka puasa. Tu cara dia. Kulu makan, washrabu dan minum, makan minum. Nabi sebut 2 perkara ni ya. Hak lain ketimik tak ada kecek banyak dah. Sebab ayat Quran ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kamu nak mendekati isteri kamu dalam malam bulan puasa, tak mengapa. Tak ada masalah. Hingga mana ya Rasulullah? Aisyah riwayat, hatta yu'adzina ibnu ummil maktum. Sehingga dengar suara Abdullah ibnu ummil maktum. Apabila dengar, mari dengar hatta ni tufidul ghayah. Makna sudah bila kita nak makan nak minum ni, apabila dengarnya al-azan ummil maktum, makna fajar shadiq. Lalu Nabi kata lagi fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'a al-fajr. Dia tak sehingga naiknya fajar shadiq. Maka hadis tadi yang kita dengar daripada Abi Hurairah berlawan dengan hadis ni.
Hadis ni hadis sahihain, Bukhari Muslim. Maka hadis hak dulu hak kita dengar saat ni tu orang panggil hadisul munkar. Hadis munkar. Apa sebab gitu lalu tak boleh nak beramal? Yang kedua, ia bukan berlawan sekadar sama hadis Bukhari Muslim, berlawan dengan ayat Quran lagi. Ayat Quran dalam surah Al-Baqarah 187. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala kata gini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl. Makan dan minum sehingga nyata bagi kamu benih putih daripada benih hitam. Maknanya daripada waktu malam sehingga naiknya fajar sadiq hak tubik tubik cahaya putih tadi itu minal fajri, daripada waktu fajar, thumma atimmus siyama ilal lail. Kamal dia suruh kita sempurnakan puasa sehingga jatuhnya matahari. Makna hadis yang kita dengar tadi daripada Abi Hurairah melalui Abi Salamah, daripada riwayat Muhammad ibni Alqamah, berlawan dengan Quran, berlawan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Maka ulama hukum kata itu hadisul munkar. Hadis munkar. Pia kata hadis munkar Al-Imam Ibni Abi Hatim. Imam Ibn Abi Hatim ni pia, yakni Imam Jarh wa Ta'dil, tok guru ilmu hadis. Bila yang meninggal korang salah 200 300 turun. Ia kata hadisul munkar. Maka hadis tu tak boleh kita beramal, tak boleh. Itu hadis sakut paut dengan kita makan sahur. Yang kedua, daripada hari ini misal hadis munkar lagi. Misal hadis munkar. Lagu mana? Ma akhrajahu al-Baihaqi fi Sunani al-Kubra. Imam Baihaqi ada dalam Sunan Al-Kubra, dan Imam Zahabi riwayat juga di dalam Sir A'lami Nubala. Kita dengar molek hadis sakut bau dengan iktikaf. Kita nak masuk puasa ni, kita jumpa dengan makan sahur, kita jumpa dengan iktikaf. Tu amalan kita nak buat berkena. Buatlah mana mai tengok. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra daripada riwayat Mahmud ibnu Adam Al-Marwazi. Daripada Mahmud anak Adam Al-Marwazi, haddatsana Sufyan ibn Uyainah, mengkhabar akan daku oleh Sufyan ibn Uyainah Mahmud tu kata, an Jami' ibn Abi Rashid, daripada Jami' anak Rashid, an Abi Wa'il, daripada Abi Wa'il, qala Huzaifatu, berkata Huzaifah, li Abdullah, berkata Huzaifah bagi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tak kala Abdullah tadi itu uqufan baina darihi, dia ada uquf dekat dengan masjid dia, wadar Abi Musa al-Ash'ari. Makna kata Abdullah ibnu Mas'ud tadi tu dok iktikaf di masjid kampung dia. Dengan malak kita nak ayat. Hadis ni mipan juga ni, setengah-setengah daripada orang kata kita ada iktikaf sejid ni, sejid di Paramita ke, di sejid di Serung ke, di sejid di Jami'ah Fatani ke, sejid Sting ke, sejid mana kata gila. Banyak lagi tu. Tak sah tu. Apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat kata tak ada iktikaf di situ. Tu kak. Kalau kita tak mengaji, susah. Hadis orang kau tu hadis. Jadi Huzaifah tu kata bagi Abdullah dengan molek Abdullah ibnu Mas'ud dok iktikaf di sejid kampung dia. Lalu Huzaifah tu kata, wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tak kamu tahu wahai Abdullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sabda,
la i'tikafa illa fil masjidil haram atau qal illa fil masajidil thalathah. Mungkin tahu kan, kata Nabi SAW kata tidak sah i'tikaf malaikat dalam masjid haram, ataupun satu lagi malaikat 3 masjid. Satu dia lafaz lagi, iaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Masjid lain tak boleh. Itu dia. Lalu riwayat ni hak Imam Bahaqi riwayat di dalam Sunan Al-Kubra. Riwayat dalam Sunan Al-Kubra. Maka riwayat ni orang panggil riwayat yang ada muskilah. Memang itu hadis. Tapi riwayat ni riwayat muskilah. Walaupun ada ulama kita riwayat kata hadis ni sah, tapi apabila dicek pula sekali lagi ada masalah. Sebab ilmu ni demo riwayat kata sahih, demo riwayat kata hasan, demo riwayat kata dhaif. Kecek lagi tak ada apa. Nak riwayat lah hana pun tak apa, tapi alasan. Mana alasan riwayat kata sahih? Mana alasan riwayat kata hasan? Mana alasan riwayat kata dhaif? Ni kita mengaji lagu ni. Nak ngajar boleh, kita nak ngaji, tapi kena ngajar pesen kata ada alasan. Jadi Mahmud ibnu Adam tadi itu saduk. Orang saduk ni darajat dia hadis hasan ya. Salah kata hadis hasan. Makna kata hadis tu hadis hasan. Malaikat bahawa sesungguhnya dia tadi itu riwayat sore pula hadis ni. Salah kata ya riwayat tak ada kosi dengan orang lain. Ya darajat dia sekadar hasan. Mutu dia tak ada kuat mana dalam meter 100 ya. Tapi nak pergi tewah dengan meter 200. Gitu. Salah kata tak ada tambah dah meter dia duk sekadar tu. Ya riwayat tadi itu daripada Ibnu Uyainah. Sedangkan Ibnu Uyainah ni ramai. Gapo nama? Anak murid dia ramai, bukan seorang dua, banyak. Tetapi hadis ni hak Mahmud bin Adam Al-Marwazi riwayat daripada Sufyan Ibnu Uyainah ni tak ada siapa pun sepakat dengan itu perkataan hak Mahmud riwayat. Orang lain tak ada riwayat, anak murid lain tak ada riwayat. Tu. Anak murid lain tak ada riwayat. Dia seorang yang riwayat. Maka apabila seorang dia riwayat tadi itu membawa kata ini adalah benar yang menyalahi daripada mana? Daripada riwayat-riwayat Abdullah, daripada Ibnu Uyainah ni orang lain kata tak ada masalah. Sebab tu Abdullah Ibnu Mas'ud tu yang iktikaf tu di masjid lain tu. Pas tu riwayat dalam Quran. Nah, tu riwayat dalam Quran kata boleh kita i'tikaf di masjid wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kamu tadi itu i'tikaf di dalam masjid. Dalam arti kata kita tadi itu boleh nak mendekati isteri di dalam malam bulan puasa, akan tetapi malaikat kita ni duk i'tikaf di dalam masjid. Kalau kita i'tikaf dalam masjid, tak boleh. Ni ada buat supaya dengan puak kopak, puak gapo tu dia buat memikir karut-karut lagu tu tak boleh. Masjid adalah tempat kehormatan. Khijah tu khijah halal, tapi dalam masjid haram. Tak boleh. Kita kena faham. Kalau gitu kalimah wa antum aqifuna fil masajid. Masajid di situ jumhurul ulama kata semua masjid hak iqamatul jumaah. Hak buat jumaah, semaya jumaah, masjid tu sah kita i'tikaf. Cuma fadilat, kalau orang tanya fadilat kita i'tikaf di masjid 3 saat ni, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, supaya dak ke masjid kampung kita? Jawab dengan ittifaq ulama kata tak supaya. Tapi nak kata sah ke dak i'tikaf masjid bukan 3 ni? Sah. Ada gapo? Nampak tu tak? Allah ni jadi menega belakang dah. Masjid Haram tadi itu Masjid Nabawi, iktikaf dah puasa ni kena naik gitu, naik gini banyak kali. Hak tu jadi menega, hak tu demo lah, tak apalah. Kita tak nak setuh banyak nego cara-cara demo.
Cuma nak wipah kata pada asal tak ada masalah. Hadis tadi orang panggil hadis mungkar. Hadis mungkar. Sebab Mahmud Ibnu Adam Al-Marwazi darajat dia hadis hasan, tapi riwayat hadis tadi itu tak ada dia sepakat dengan dia. Orang lain kata tak apa, dia kata tak boleh. Ini muskilah. Ini muskilah. Nampak tu tak? Kalau ada hadis tu kita ada dengar-dengar telocak-telocak, orang tak ada iktikaf sebab nak iktikaf di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, masjid kampung kita tak ada dia pakai hadis tu. Maka kita ada iktikaf dah tak sedok gonje apalah. Sebab apa? Sebab hadis tu hadis mungkar. Hadis mungkar. Boleh kita mempanjangkan barnamij kita, iaitu apa nama perlaksanaan kita buat iktikaf dah ni sepanjangnya ni, buat tambah lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tu ialah benda yang kena dengan syarak. Tak ada masalah. Baik, masa lagi kita ada 10 minit, insya-Allah kita nak sudah hadis syaz. Hadis mungkar kita ngaji dah, ni hadis syaz pula. Gapo dia hadis syaz? Kita nak waris satu misal serta tarikh dia. Hadis syaz ni gini. Al-hadisus syaz huwa ma khalafa fihi al-mawsuf bid-dhabt man huwa abdatu minhu. Hadis syaz ni iaitu hadis yang orang riwayat tadi tu menyalahi dengan hadis yang dia bawa datang tu apa nama? Oleh mausuf bid-dhabt. Dhabt ni makna gini, ingatkan. Kalau sebut kata dhabtul hadis, mana orang hak ingat hadis tu molek. Orang tanya kata gapo dhabt? Bukan ibu dha. Ibu dha lain. Ad-dhabt, dhat, ba, ta satu. Ad-dhabt tu makna ingatan. Jadi hadis syaz ni iaitu orang yang ingat tapi riwayat hadis menyalahi orang yang lebih ingat. Banyak tu ya. Faham? Makna orang yang ingat hadis juga tapi riwayat hadis menyengah, menyalah dengan orang yang lebih ingat daripada dia. Tu. Ya wak kira dalam Islam kita ni, ya wak kira. Nampak tu tak? Maka hadis dia tadi itu jadi dengan automatik orang panggil hadis syaz. Jadi dengan automatik orang panggil hadis syaz. Juga lagi kalaulah ia ayat sore dia, tapi sore dia ni tak boleh kita nak pergi pakai dengan sebab orang lain tak ada sokong. Setengah ulama pun kata gitu juga. Tapi tarikh yang kedua tu kita tak payah ingat lagi. Ambil hal mula-mula. Seorang yang siqah, orang ingat darajat dia 70 ataupun 80% menyengah dengan orang yang ingat lebih pada dia darajat 100. Hadis apabila riwayat lagu tu adalah hadis yang syaz. Tu hadis syaz. Ada misal? Ada. Berlaku syaz ni di mana? Berlaku pada dua tempat. Berlaku di dua tempat. Wa imma di matan, wa imma di sanad. Wa imma di sanad. Baik, kita nak tengok di mata dulu. Hamba nak ambil sebab masa tak ada ni. Ma akhrajahu Abu Dawud fi sunan, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunan dia daripada jalan Nabiya an tariq Hammam ibni Yahya, daripada Hammam Habsah anak Yahya qala haddatsana Qatadah, telah mengkhabar akan daku oleh Qatadah anil Hasan, daripada Hasan an Samuratah, daripada Samurah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar sikit dah nak sudah dah. Iaitu hadis sakut paut dengan cara akikah wa akikah wa mengekah. Ia kata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata,
kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Dengan molek tiap-tiap budak hak beranak mari rahinatun, dia tadi itu tak sempurna nak ambil buat kerja. Makna budak tu tak akan jadi sempurna duk sakok dengan akikah dia. Akikah ni makna kata kita dah sebut wak mengekah tu lah, kita pada wak mah bihawa dah. Jadi budak tadi itu tak akan jadi sempurna, tak jadi lepas daripada benda hak sakok dengan dia, malaikat dia kena wak mengekah terhadap dia. Akikah wak akikah terhadap dia. Bila nak wak akikah? Ia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gini, tudbahu anhu yawm as-sabi'. Akikah ni dengar dengan telinga molek, Nabi suruh sembelih daripada budak tadi itu hari yang ke-7. Bagi mereka yang kuasa, banyak ke kuasa lah, tak kuasa apa. Nampak tu tak? Banyak ke kuasa. Hari yang ke-7. Nah, molek. Banyak orang kita buat amal tak betul dengan sunnah. Nah, payah nak sebut kata tak betul dengan sunnah, takut orang murih. Sebab orang tak nak tak turut tak betul dengan sunnah ni berat. Dia berat kan? Jadi kalau kita kecek mudah ke tak betul dengan sunnah, Tuhan tak terima lah. Kecek mudah gitu. Tapi kalau kita kecek gitu takut jadi kejut. Nak guna bahasa lah mana nak tak kejut. Ha tu. Hamba pun usaha-usaha juga. Jadi buat akikah ni hari ke-7. Ya dua kita depan kita ni dua. Apabila boleh anak dua depan kita. Yang pertama tahnik, buka mulut. Yang kedua akikah. Dua tu. Batu nak apa yang kata khitan tu, hak tu sukulah. Hak tu bak lain pula. Tapi hak kena gaduh dua ni. Mula-mula buka mulut. Buka mulut jalan ni Islam hak kena hari pertama. Hari pertama. Kalau kita tidak ada uzur gapo hari mula-mula. Pas nak buat lagu mana? Kita kena mengadap orang hak reti pandai, orang alim yang kita siqah dengan dia, kita buat gi anak kita kepada dia. Supaya dia tu tadi itu buat turunkan air dia, hak disahkan dalam syarak. Air dia ni tempat tu boleh buat kira. Walaupun dalam mazhab lain bab tahnik ni mansuh, tak boleh pakai. Tapi mazhab kita ada jalan mazhab jumhur boleh. Cuma situ ialah kalau mari tok guru ludah air liur atas masjid, lepas tu kita nak sapuh dengan ni, ni bukan. Tu bab lain tu. Dia ada buat qiyas main. Ya bab-bab je. Orang panggil bab ni boleh pakai sini, bab ni tak boleh. Ya tak boleh. Dekat boleh situ boleh sini. Ada orang buat qiyas pelik-pelik lagu tu. Tak boleh lagu tu. Qiyas pelik-pelik lagu mana? Yang ni dia kata kalau kita minum arak boleh, masa kita duk kelal, pas kita tak kelal lebih utama. Ni qiyas tak kena. Qiyas tak kena. Orang panggil buat lagu tu tak betul. Maka mula-mula hari mula-mula kita bagi moh tok alim. Biar apa tak apa, buat apa nak buat lagu tu? Sebab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu dengan Nabi. Buat lagu tu dengan Nabi. Yang awal mula-mula tadi itu kepada orang hak berkat, ada kehebatan dalam agama dulu. Nak serah budak tu dengan agama dulu, barulah dia reti kata-kata. Tu lagu tu. Lepas tu duk pergi mari. Hari yang ke-7 baru kita buat akikah kepada dia. Lelaki 2, perempuan seekor. Sunnah Nabi SAW buat dengan kambing. Beri boleh tak? Boleh. Lembu? Boleh juga tapi kurang afdal. Nampak tu tak? Boleh juga tapi kurang afdal. Hak boleh? Buat dengan kambing. Pak kita orang kaya ke, nak lembu 10 ekor. Halah tambah. Tak ada masalah. Tak nak buat angkeh. Tapi
Hak nak buat tu kepala dia kambing. Kalau anak lelaki ke cucu lelaki ke kita jadi tok orang ke rasa gembira sangat, ada apa? Kita ada kaya ni, buat. Masalah. Cuma hak molek sekali kambing. Nampak tu tak? Patut hak molek sekali pak dia tu sembelih sendiri dengan tangan. Hak tu hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tu? Hari yang ke-7. Hari yang ke-7. Lepas tu kalau tak ada 14. Hak tu khilaf bab fiqh pula, tapi hak kita nak kecek dalam hadis. Kita tak nak kecek bab fiqh. Bab fiqh mengaji dengan Dr. Abdul Halim kita, Ustaz Abu Abdul Ilah kita, banyaklah orang-orang alim fiqh tu. Ini kita nak kecek dalam media hadis. Kita kecek takhassus dalam hadis. Bahari ke-7 tu surat gapo pula Nabi alaihi wasallam? Wa yuhlaqu ra'suhu, suruh cukur kepala. Hari ke-7 tu suruh cukur kepala. Nak buat kena. Barulah kita tadi itu puas hati. Siapa dia dengar suara ni, buat kena. Ni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dia hadis ni, hak mari dalam riwayat Abu Daud ni, wa yudamma. Wa yudamma. Dalam riwayat Abu Daud ni lah, ini panggil hadis syaz. Kalimah yudamma sepatah ni ya. Lagu mana? Dia ambil darah hak kita semelih daripada binatang tu, kita tek-tek, kita pergi sapuh kepala budak. Dalam hadis ni. Orang Arab banyak buat lah tu. Kita orang Jawi tahu amal apa? Bukan hadis ke? Ya hadis, tapi riwayat ni, lafaz ni, matan ni syaz. Bahawa apa kita tahu amal sampai Allah ni? Sebab tok guru kita dah sekar. Tok guru kita dah oyak, tak kena ni. Hak sebenarnya bukan yudamma. Bukan dia ambil darah hak kita sebelah pergi sapuh kepala budak, bukan. Hak kenanya wa yusamma, dinamakan, tak nama tu yang ke-7. Tu hak kena. Riwayat yudamma ambil darah tadi kita sapuh kepala budak itu syaz. Adapun letak nama yang ke-7, hak tu hak sahih. Ni kita mengaji daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Awak apa boleh jadi gitu? Kerana Abu Daud sendiri royak. Abu Daud sendiri royak, dia kata menyalahi oleh Hammam pada ini perkataan, iaitu daripada wahmi dia. Ia dikata wa yudamma, sebenarnya wa yusamma. Sebenarnya wa yusamma. Dinamakan hari ke-7 tu dinamakan. Perahlah kita. Hari pertama kita tahnik. Wagi muhta'alim. Kalau tak kuasa, panggil ta'lim mari rumah. Hak tu tak betul mana dengan sunnah. Lepas tu dia mau kata, oh Allah ni beranak mau hospital. Nak waktu baik budak payah. Hak payah tu kita buat tu baik lah, hak payah tu. Apabila tu baik pada hospital pula, mengadap mau orang alim lalu. Tak apa lagu tu. Tak ada payah pun dalam Islam, tapi kita dah kecek pada hukum hak asal. Budak kita gagah molek, kengreng molek, boleh buat klik lalu, beranak klik lalu. Arak yang mudah. Dia tanya orang biasa duduk negeri Arak. Orang duduk negeri Arak ni semainan dah sudahlah. Makna kata apabila beranak hari ni, mak pun kena klik, anak pun kena klik. Duduk rumah. Tu Arak. Hak kita ni, ya perai situ, perai sini, tak apalah, mak kita nak buat lagu mana. Tapi nak wipah kata, lepas pada tubik daripada rumah sakit, ngadap mahal alim. Dia cari mahal alim. We awak turunkan tahnik kepada anak kita. Hari yang ke-7 buat akikah. Hari yang ke-7 kita cukur kepala. Hari yang ke-7 kita tak nama. Sudah. Tu ya cara dia di dalam agama kita. InsyaAllah sekadar itulah dulu. Misal yang kedua tu tak ada dah, habis masa, iaitu mukhalafah atau apa nama dalam masalah sanad dia, syak masalah sanad dia, insya-Allah pada hisah yang lagi akan datanglah biiznillah taala. Pada pagi ni sekadar ni sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.